Takat ni saya belajar. Saya tahu daripada nenek moyang saya, ustaz-ustaz saya dulu. Dan saya lebih selesa beramal dengan amalan itu. Go for it. Ya, dia takkan berlaku perpecahan, jauh sekali peperangan. Dia kalau nak memburuk-burukkan tu yang jadi bergaduh tu. Betul tak Ustaz? Belajar fiqh ni relax je. Okey je. Ya. Kenapa? Qasar ni pun ulama tak sepakat dia punya masafah atau jarak dia tu. Ada As-San'ani Subulus Salam tu kan. Saya rasa ada sini terjemahan. Buka yang tu. Banyak pendapat. Ya. Tapi majoriti kata 2 marhalah lah. 2 marhalah ke atas. Itu majoriti. Hambali baik, Maliki baik, Syafi'i baik. Hanafi 3 marhalah. Tak boleh 2, kena 3. Asal dia dalam Quran, Allah Ta'ala tak sebut jarak. Allah Ta'ala sebut musafir saja. Surah apa ya? An-Nisa kan 101. Tak silap saya. Wa idza dara'tum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taksuru minas salah in khiftum an yaftinakumul ladina kafaru. Allah Ta'ala kata bila kamu bermusafir. Tak sebut jarak pun. Lah hadis Nabi SAW, jarak juga tidak ada yang marfu'. Hak Nabi sebut dan hak Nabi buat. Tak ada. Ada satu je. Itulah hadis diriwayatkan oleh Sahih Bukhari daripada Anas bin Malik. Kata dia, kana Nabi idza kharaja salasata amyal qasara as-salat. Itulah satu-satunya hadis yang menunjukkan jarak qasar solat. Tapi pendek sangat. Kata Anas adalah Nabi SAW bila dia keluar 3 batu. Salasata amyal au farasikh ataupun 3 farsakh. Periwayat ni dia syak. Batu ke farsakh. Jadi dia kata Nabi keluar 3 mile, 3 batu. Kalau 3 batu, 3 kali 1.5 45 kilometer. Nabi dah qasar. Macam tak logik. Keluar 45 kilometer dah qasar. Okey, kalau kita ambil farasikh, farsakh. 1 farsakh bersamaan dengan 3 mile. 3 mile ni makna 1.6 kali 3 berapa? 4.8 kali 3 pula. Belajar matematik sikit. Kali-kali, bagi syak betul. Nanti kan qasar tak betul nanti kan. 1 apa tadi? 4.8 kali 3 berapa? 14.4. Jadi hadis tu Anas kata Nabi bila keluar 3 mile atau 3 farsakh. 3 mile 1.6 kali 3 4.8 atau 3 farsakh. Mana 3 kali 3 mile keluar 48 km. Tak logik juga. Nabi keluar 48 km Nabi qasar. Dekat tu. Kalau 3 mile lagi dekat. Jadi confuse jarak di situ. Majoriti ulama kata ini bukan jarak untuk qasar. Jarak qasar, tapi ini jarak bila Nabi qasar. Nabi nak pergi jauh lagi. Tapi Nabi qasar bila Nabi keluar daripada kawasan itu. Logiklah. Satu kampung ni dalam 3 km satu daerah kan. Wallahu ta'ala alam. Tapi hak jarak betul-betul tak ada. Ni yang satu-satunya hadis. Sebab itu mazhab Az-Zahiri dia berpegang hadis ni lah. As long as kita keluar musafir, cukup 3 mile, boleh qasar. Periwayat tu dia syak 3 mile ke 3 farsakh. Dia ambil hak mula-mula 3 mile. Boleh qasar dia kata. Ada sebahagian pula kata 3 farsakh sebab dia ambil yang kedua. Bila seorang perawi itu syak, dia ambil hak nombor 2. Dia kira hak yakin nombor 2. Macam-macam tuan. Sehingga ada banyak pendapat dari sudut ni. Tapi ala kulli hal, majoriti kata mesti 2 marhalah. Hanafi kata 3 marhalah. Majoriti tu masuk Hambali, hak standard di sisi mereka, Syafi'i dan Maliki. Tapi ada ulama-ulama dalam mazhab ni, dia ada pendapat masing-masing. Dia kata ni open, ijtihad. Kalau Az-Zahiri 3 mile lah. Tuan-tuan pergi Kota Damansara, Allahu Akbar, qasar. Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata tidak ada jarak. As long as kita keluar bermusafir, maka boleh jamak dan qasar. Boleh qasar lah maksudnya. Jadi dalam hal ni ulama memang banyak pendapat dia lah. Ya. Ala kulli hal,
tidak ada jarak yang spesifik lah. Hak majoriti ulama ambil dua marhalah tu daripada mana? Daripada hadis Nabi juga. Di mana Nabi SAW sebutlah hadis Muslim pada Ibn Abbas. Nabi kata, la yahillu li imra'atin tu'min billahi wal yaumil akhir an tusafir masirata yaumin wa laylah illa wa ma'aha zu mahram. Tidak halal bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat bermusafir satu hari satu malam, melainkan dia kena ada mahram. Jadi wanita kalau nak musafir lebih satu malam mesti ada mahram. Maksudnya itulah jarak musafirnya. Satu hari satu malam bersamaan dengan dua marhalah. Cuba berjalan, tengok 80 km. Dapat satu hari satu malam. Dapat tuan. Masing-masing ada sandaran masing-masing lah ya. Sementara dalam hadis Al-Baihaqi, Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bila dia musafir dua marhalah, baru dia qasar. Jadi kalau kita lihat dalam buku-buku mazhab Syafi'i, depa banyak rujuk asar Ibnu Abbas dengan Ibnu Umar ni lah. Dia keluar 4 burud, dia qasar. Dia keluar 4 burud, dia qasar. 4 burud ni bersamaan dengan 16 farsakh ataupun 2 marhalah. Tapi personally lah, saya lah ya, tuan-tuan, suka hati tuan-tuan lah. Saya suka pendapat Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah. Bila saya baca keseluruhan tu, bukan kerana dia mudah, tapi kerana hujah yang diutarakan tu amat baik sekali. Tapi saya tidaklah ajar secara terbuka, melainkan dalam kelas-kelas spesifik fiqh pun saya nyatakan. Tapi terpulanglah kan, ikut ilmu masing-masing lah. Dan bukan hanya jarak tuan, tempoh untuk qasar bila bermusafir juga ulama ada banyak pendapat. Apa kalau kita baca buku mazhab Syafi'i banyak pening. Memanglah ada pendapat yang standard dalam mazhab masing-masing. Orang awam beramahlah yang standard tu lagi bagus. Jawabnya ada pening pula. Macam kita yang ada ilmu yang lebih, belajar lebih lanjut, kita ada amalan kita sendiri lah. Kan? Jadi begitulah. Jadi terpulanglah ya. Dan saya ingat berbeza pendapat dan hal seumpama ini yang betul-betul based on ijtihad, dia tidak merosakkan ummah sama sekali. Saya belajar jamak qasar, selawat saya musafir. Saya tak ambil kira masafah. Itu saya punya ilmu dan saya punya amalan. Saya buat. Tuan-tuan pula, saya nak 2 marhalah ni pasal saya takat ni saya belajar. Saya tahu daripada nenek moyang saya, ustaz-ustaz saya dulu. Dan saya lebih selesa beramal dengan amalan itu. Go for it. Ya, dia takkan berlaku perpecahan, jauh sekali peperangan. Dia kalau nak memburuk-burukkan tu yang jadi bergaduh tu. Betul tak Ustaz? Belajar fiqh ni relax je. Okey je. Ya. Ataupun bila saya kata 2 marhalah ni tak tepat. Tak ada nas daripada Rasulullah. Tak ada marfu' pun. Mauquf je sahabat tu. Itu tak betul lah. Ya. Mauquf strong bila tidak ada marfu'. Kena ingat tu. Bahasa sahabat dalam bab ibadah, dia tidak mereka-reka. Ya. Dia tidak buat bid'ah, dia tidak mereka-reka. Walaupun tidak ada sandaran yang marfu' daripada Nabi, mesti dia buat ni kerana ikut Nabi. Ya. Allah Ta'ala alam lah ya. Ataupun boleh jadi ijtihad dia juga. Allah Ta'ala alam. Saya pun tidak pasti. Ya. Jadi okey je. Tempoh pun sama juga. Tempoh kan. Kita mazhab Syafi'i tak boleh lebih 4 hari 4 malam. Ada sebang kata 3 hari 3 malam. Tak termasuk hari bermusafir dah hari pulang. Campur 2 tu jadi 6 hari ya. Jadi kalau tuan-tuan balik kampung nak balik seminggu, sampai je tuan-tuan dah tak boleh jamak dan qasar. Sampai penuh lah. Saya nak berpegang tak ada tempoh. Boleh jamak selagi mana kita bermusafir. Go for it. Ya, ada pendapat ulama ya. Macam Qardawi lah. Qardawi dalam satu makalah dia, dan tuan-tuan boleh cek dalam qardawi.com. Dia kata apa? Bila orang pertikaikan dia, sebab dia mula-mula dakwah dia dulu, bila dia dah boleh mengajar, dia ajar buku Fiqh Sunnah Syekh Sabiq. Jadi ramailah orang menentang dia, termasuk pendakwa-pendakwa ustaz-ustaz yang ada di tempat dia tu, di kampung dia lah dia kata kan. Dia senang saja. Dia kata dalam fiqh ni, kalau isu tu ijtihad, kembali kepada ilmu masing-masing untuk mengamalkannya. La ulzimun nas bi ra'yi wala ijtihadi kama annahum la yulzimuni bi ara'ihim wala afkarihim aw ara'ihim.
Aku tidak memaksa orang untuk beramal dengan pendapat dan ijtihad aku, sebagaimana aku juga tidak mahu orang memaksa aku untuk beramal dengan ijtihad dan pendapat mereka. That's it. Dalam fiqh tu je key point dia. Ya? Jadi beramal ikut masing-masing. Ya? Macam mufti Selangor lah. Sekarang mufti lah, masa tu dia timbalan. Dalam satu seminar, orang tanya dia, boleh tak saya nak beramal kalau sentuh isteri tak batal wudu? Ada jawab, tak boleh, kita mazhab Syafi'i. Tak, dia kata, boleh kalau belajar. Ya, yang penting beramal ikut ilmu masing-masing. Itu je.